Saya komen sikit berkenaan dengan sahabat baik saya, Saudara Said Badli Shah. Saudara Said Badli Shah, sahabat baik saya, rakan baik saya yang memberi komentar. Saya tak tengok video tersebut. Ramai yang hantar saya suruh tengok. Saya kata saya lebih rela tak tengok lah. Sebab bagi saya dah cakap apa benda yang saya cakapkan, dan apa yang dia cakapkan itu adalah pandangan peribadi dan pendapat beliau. Begitu juga kritikan yang dibuat oleh selebriti popular Saudara Iswardi Morni yang mengadakan live tiap-tiap malam mengkritik keputusan parti meletakkan calon. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, soal calon adalah soal subjektif, dan apabila calon telah diputuskan untuk diletakkan, maka keputusan itu adalah muktamad. Tapi Saudara Iswardi, seperti mana Saudara Rafizi tadi, menggunakan kelebihan populariti dalam live-nya menghentam dan mengkritik keputusan parti. Ini sesuatu yang biadab, brother. Sepatutnya sebagai seorang aktivis pendukung parti, mempertahankan keputusan parti adalah kewajipan. Kalau you tak suka dengan sesuatu keputusan, it doesn't matter. Tak payahlah ulas langsung. Saudara Iswardi Morni juga sering memberikan ulasan dan fakta yang kurang tepat terhadap sesuatu naratif. Dia sering kali menyebut, saya dah cakap dah. Saya dah cakap dah. Daripada sumber dalaman yang saya terima, saya dah cakap dah. Come on lah, brother. Jangan cipta naratif bodoh begitu. Seringkali saya dengar fakta yang dikemukakan dan hujah yang dikemukakan oleh Saudara Iswardi tidak tepat dan terbabas. Malah banyak kali berlaku ia mengganggu naratif parti, mengganggu naratif Pakatan Harapan. Memetik istilah seperti sudah tahu, ada sumber dalaman, tolonglah, janganlah nak bergebang lebih. Kalau kita tak tahu, katakan tidak tahu. Kalau kita tak erti, jangan ulas. Mudah saja. Bagi sesuatu keputusan yang saya ulas, saya memang tahu detailnya. Kerana saya tidak perlu bergebang bahawa saya ada sumber dalaman seperti Iswardi. Kerana saya sendiri memang berada di dalam. Jadi saya tahu perincian yang dibincangkan. Percayalah tuan-tuan, setiap keputusan yang dicapai melalui musyawarah dan perbincangan yang sangat panjang. Bukan simply boleh buat keputusan begitu, tidak. Dan tentu setiap keputusan yang dicapai ada pro and con-nya. Banyak benda kadang-kadang yang saya tahu tak dapat saya nak bergebang kepada anda. Kalau saya gila populariti buat live hari-hari, macam-macam benda saya boleh gebang. Tapi ini bukan tanggungjawab pejuang parti. Kalau nak buat begini, ini maksudnya kita nak cari populariti murahan. Begitupun parti masih tak kisah. Parti tak halang pun Iswardi nak cakap hari-hari. Pergilah cakap. Buat live hari-hari. Bukan ramai yang dengar. Pergilah dengar sana. Tak ada pun orang marah. Tetapi kali ini saya tegur. Kerana seringkali kritikannya itu mengganggu naratif parti. Kalau lepas ini saya nak jadi sasaran penyokong Iswardi pun, tak apalah. Yang penting saya tegur benda betul. Kepada Saudara Iswardi, enough. Tolong jangan manipulate apa-apa fakta. Kalau saudara tidak tahu, katakan tidak tahu. Apabila saudara memberikan naratif mengikut kepala otak sendiri, maka jahanamlah fakta itu. Dengan jumlah penyokong yang begitu ramai, beribu-ribu orang dengan live saudara setiap hari, inilah yang jadi punca fakta dan maklumat itu mislead kepada penyokong kita. Dalam isu Melaka, Iswardi mengkritik hampir setiap malam. Sedikit sebanyak menjejaskan. Berlaku adalah pada sebelum penamaan calon ni, saya mulakan dengan cerita ni dulu. Saya nak cerita start dengan ni dulu ke? Start ni dulu kot. Sebelum penamaan calon di Melaka tempoh hari, saya ada buat satu live di Batu Pahat bersama dengan Dr. Mai pada masa itu. Saya buat satu live dengan Dr. Mai dan juga saudara Malik di Rengit masa itu di Batu Pahat. So kita buat live sebagainya. So biasanya saya dalam wawancara live saya tidak ada restriction tentang siapa nak bercakap tentang apa. Sebab kita bercakap tentang kebebasan media. Kita bercakap tentang kebebasan untuk bercakap, kebebasan untuk memberi pendapat, kebebasan untuk nak mengemukakan pandangan. Sebab itu kalau sekiranya sesiapa yang mengkritik saya sekalipun, saya tidak ada isu tentang kritikan beliau. Dan sesiapa yang nak mengatakan apa saja pandangan tentang apa saja isu, itu adalah prinsip demokrasi, di mana kita boleh bercakap tentang apa saja selagi mana dia tidak menyalahi undang-undang. Itu framework yang kita kena faham dahulu. Itu merupakan satu asas yang kita kena faham dahulu. Jadi bila kita bercakap tentang Parti Keadilan Rakyat yang memperjuangkan reformasi, yang memperjuangkan demokrasi, kita juga tidak akan dapat lari daripada bercakap tentang antara lain adalah kebebasan bercakap, kebebasan freedom of speech, freedom of expression, kebebasan untuk melahirkan pandangan dan kebebasan untuk bercakap. Jadi itu antara perkara yang sangat asas dalam demokrasi, dalam agama Islam itu sendiri, dalam politik di negara kita. Kita bukan negara komunis, kita bukan negara negara yang
atau pemerintahan yang mana kita tak boleh bercakap, semuanya ada restriction, tak boleh. Jadi bila kita memperjuangkan perkara tersebut, tuan-tuan dan puan, kita juga memperjuangkan suatu perkara apa yang dikatakan sebagai, dalam erti kata lain, kita memperjuangkan perkara yang sangat penting. Apa perkara yang sangat penting itu? Iaitu perkara untuk kita mampu dan boleh mengemukakan pandangan serta hujah-hujah kita. Dan sekiranya kita tak rasa kita tak puas hati, maka kita kena balas balik dengan hujah-hujah dan juga pandangan. Dan itu adalah satu semangat demokrasi yang perlu kita terima. Kita mungkin tidak suka tentang pandangan tersebut, tapi itulah dia the results ataupun hasil kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Sebab itu bila kita bercakap tentang sesuatu, of course kita akan offend someone, kita akan melukakan hati seseorang. Tetapi itulah dia natijah kepada kebebasan bercakap. Kalau tak, kita tak payah ada kebebasan bercakap, kita tak payah ada kebebasan untuk mengemukakan pandangan, kita tak ada freedom of speech, freedom of expression, tak payah kita bercakap tentang isu itu. Tetapi bila itu tidak ada dalam satu apa yang dinamakan sebagai perjuangan reformasi, maka di mana hala tuju apa yang kita katakan perjuangan reformasi? Apa yang kita katakan sebagai nak membawa satu pentadbiran dan pemerintahan yang baru. Dan apabila kita bercakap seolah-olah kita kata UMNO ni tak boleh cakap, tak boleh kritik, PAS tak boleh cakap, tak boleh kritik. Tetapi bila kita sendiri melakukan perkara yang sama, kita mula mempersoalkan, habis tu apa beza kita dengan PAS dengan UMNO? Ada yang kata kepada saya, Is, yang kau kata itu terlalu melampau. Okey, adakah saya ada menghina secara peribadi? Adakah saya ada menggunakan kata-kata yang kesat? Adakah saya ada menggunakan perkataan-perkataan mencarut, memaki dan sebagainya? Itu persoalan saya. Kalau kata ada, Is, kau gunakan. Kalau ada, sila kau kemukakan. Kat video mana yang saya cakap perkara tersebut? Bila kita bercakap tentang suatu perkara dalam bentuk ketegasan, itu bukan maki, itu bukan hamun. Kalau kita nak menasihati seseorang, kita ada bahasa kita, betul. Kita gunakan bahasa kita, betul. Kita ada choice of words yang kita gunakan, betul. Dan saya sentiasa berkata, bila saya bercakap, perkara yang paling utama saya cakapkan, saya akan bercakap dalam lunas bahasa yang tegas tetapi tidak memakai hamun. Itu lunas bahasa saya. Sebab saya nak bezakan dengan YouTuber ataupun Facebooker yang lain yang menggunakan bahasa-bahasa kesat. Saya tak suka. Malah saya tidak mengemari orang yang menggunakan bahasa-bahasa kesat dan sebagainya. Namun begitu, mereka yang memberi pandangan balas yang bercanggah dan berlawanan dengan apa yang saya suarakan, bagi saya alu-alukan. Saudara Syed Badili Shah mengumumkan pandangan berbeza kepada saya. Bagi saya tidak ada isu. Saya tidak ada masalah. Namun begitu, kita kena lihat sesuatu perkara itu dalam konteks yang bila kita bercakap tentang perbahasan, bila kita bercakap tentang perdebatan, bila kita mengemukakan penghujahan, kita kena mengemukakan dalam konteks yang logika. Hujah kita perlu logik. Dia dipanggil sebagai the fallacies dalam argument. Bila kita nak argue pada seseorang, kita mesti faham falasi dia. Dan salah satu falasi apa yang dinamakan sebagai strawman argument. Apa itu strawman argument? Hujah dia adalah ini, tetapi digunakan hujah yang lain. Konon-kononnya itulah maksud hujah ni. Saya bagi contoh macam ni. Di Melaka, apabila dikatakan, saya tak tengok live saudara saya, sahabat baik saya, saudara Syed Badili Shah. Saya tidak melihat beliau, tetapi ada orang kata kepada saya bahawa saudara Syed menyalahkan Iswardi dan juga Rafizi yang menyebabkan kekalahan di Melaka. Okey, itu yang saya dapat. Mungkin saya silap sebab saya tak tengok live itu. Bagi saya tak nak tengok sebab saya rather not. Biarlah orang lain tengok dan nilai sendiri. Saya kata macam ni, tuan-tuan. Bila kita mengemukakan pandangan, sehingga saya terima surat ini. Saya terima surat ini daripada Pejabat Setiausaha Agong, penggantungan saya. Ada yang kata, Iswardi kau tak terima surat lagi? Saya dah terima dah surat penggantungan saya. Okey, sebelum saya cerita tentang penggantungan saya, tolong bear with me dahulu. Now, saya bercerita dulu tentang Melaka dahulu. Dia kata akibat apa yang Iswardi katakan, Rafizi kemukakan, maka kita telah kalah Melaka. Bagi saya itu adalah satu konklusi yang sangat malas. Satu konklusi yang sangat malas. Tuan-tuan, bila JDT kalah dengan KL 2-0 dalam perlawanan tempoh hari, dalam perlawanan bola tempoh hari, boleh tak coach dia kata, kenapa kita kalah 2-0? Kita kalah 2-0 kerana ada penonton yang bersorak di tepi padang. Kita kalah 2-0 kerana pada malam itu ada seekor burung melintasi padang itu menyebabkan kita kalah. Coach tu boleh kalah macam tu ke? Boleh salahkan macam tu ke? Boleh cakap macam tu ke?
Sepatutnya kita kena tengok the crux of the matter. Kita kena kaji dan kita kena lihat. Dan akhirnya, selepas PRN Melaka, saudara YB Fahmi Fadzil sendiri telah mengemukakan bahawa antara punca utama kekalahan kita di Melaka bukan kerana Iswardi, bukan kerana Rafizi, tetapi kerana penggunaan logo Pakatan Harapan yang tidak dikenali. Jadi itu antara crux of the matter. Itulah kajian yang betul. Sepatutnya bila sesuatu itu berlaku, kita kena kaji. Kenapa? Apa sebabnya? Jadi ada yang kata, Iswardi, kenapa kau cakap benda ni? Ini public. Tuan-tuan, saya bercakap dekat live saya sendiri, di dalam channel saya sendiri. Saya tak bercakap dekat media. YB Fahmi Fadzil bercakap dalam media. Kalau itu boleh dijadikan sebab kenapa saya kena ambil tindakan kepada YB Fahmi Fadzil dahulu. Kenapa yang itu tak ambil tindakan, tapi pada saya ambil tindakan? Sedangkan saya bercakap perkara yang sama, cerita yang sama, peristiwa yang sama, sebab yang sama. Kita macam ni, tuan-tuan. Contohlah, bila kita ada satu perlawanan, pertandingan, ataupun apa yang benda yang kita buat, company ke, syarikat ke, kita keluarga ke apabila ada kegagalan, kita kena kaji kenapa dia gagal. Soalan yang betul kita tanya, soalan yang betul adalah kenapa kita gagal. Itu soalan yang betul. So kita kaji kegagalan. Okey, number one, adakah sebab Iswardi mengkritik, Rafizi mengkritik? Okey, kita letak itu sebagai salah satu faktor. Sebab kita guna logo PH, kita letak sebagai satu faktor. Kerana kita terima orang yang melompat, katak yang melompat, kita letak sebagai satu faktor. Kerana ini, kerana ini. Kita kaji satu persatu. Dan daripada situ kita kaji sentimen. Saya baru bersama dengan beberapa pimpinan dan juga bekas-bekas calon di Melaka. Di Sarawak ni, masa pilihan raya mereka datang, saya bercakap dan berborak dengan mereka. Dia kata faktornya paling utama adalah sebab calon. Paling utama adalah sebab logo. Kedua, sebab calon. Ada di antara calon-calon tu adalah calon bidang terjun. Calon yang diletakkan ni tak dikenali. Saya kata bila kita masuk pilihan raya, di dalam kertas tempat mengundi itu hanya ada dua yang akan masuk. Yang pertama nama, yang kedua logo. Kalau nama tak dikenali, orang kena kenal logo. Tapi kalau nama pun kita tak kenal, logo pun kita tak kenal, habis macam mana orang nak undi kita? Jadi benda itu kita kena kaji dan kita kena lihat faktor logo itu sendiri. Adakah logo Pakatan Harapan itu dikenali? Kalau dikenali, adakah dia disukai? Kalau dia disukai, berapa ramai yang menyukai? Kajian ini tidak dilakukan. Dan saya kata sebelum kita decide nak guna logo tersebut, kita kena dah ada kajian. Kajian mengatakan sekian. Berapa ramai yang suka, berapa ramai yang tahu, berapa ramai yang pilih, kenapa mereka pilih dan sebagainya. Dan saya katakan, antara sebab utama juga kekalahan di Melaka adalah kerana low turnout untuk pengundi Cina. Sehingga kan pengundi Cina ni sangat low turnout, kawasan MCA dan MIC boleh menang, tuan-tuan. Dan menang mereka bukan kerana pengundi Cina, sebab pengundi Melayu ramai turun. Mereka menang di kawasan tersebut. Sehingga kan YB daripada PKR, YB UTEC boleh kalah. Itu Melaka. Okay, kita habis cerita Melaka dahulu. So, kita nak mengkaji satu-satu masalah. Jangan ambil langkah malas. Kita kambing hitamkan Iswardi dan Rafizi. Kita kambing hitamkan mereka, maka itulah menyebabkan kekalahan. Itu adalah satu kesimpulan yang malas. Saya jawab hujah. Saya tak persoalankan peribadi dia. Itu peribadi dia, tak cerita lain. Kan, saya mempersoalkan penghujahan dia. Macam mana kritikan itu dikatakan menyebab kekalahan Melaka. Dan itulah antara sebab kenapa saya kata saya tak buat live. Okey, kalau live saya menyebabkan kekalahan Melaka sebab saya mengkritik tindakan-tindakan, saya tahu saya akan mengkritik tindakan-tindakan MPN Sarawak juga. Okey, fine, saya tak buat live. Jadi adakah kalau saya buat live dan mengkritik itu menyebabkan kalah? Kalau saya tak buat live, sepatutnya jadi menang. Jadi saya tak buat live, adakah menang? Itu persoalan dia. Kan, kalau kesimpulan kita nak ambil mudah macam tu, tak boleh semudah itu. It's not that simple. Bukan semudah itu kita nak buat konklusi dalam perkara yang kompleks sebegini. Jadi kita kena kaji, kena lihat dan kena orang kata apa, orang kata cerakinkan dalam bentuk yang dalam kajian yang sangat mendalam, baru kita akan dapat. Okey.